Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan bagaimana tentera boleh dianggap sebagai ejen pemodenan di Thailand. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami terlebih dahulu yang terdiri daripada Nurul Syafiqah, Syazana Amirah, Siti Nur Atirah dan juga Siti Nur Fatihah. Terdapat beberapa buah negara di Asia Tenggara yang pernah melaksanakan pemerintahan yang didominasi oleh pihak tentera seperti Burma, Thailand, Vietnam dan sebagainya. Kumpulan kami ini akan memfokuskan kepada dominasi tentera di Thailand dan bagaimana pemerintahan oleh tentera ini boleh dianggap membawa pemodenan kepada negara. Jika kita menelusuri negara-negara di Asia Tenggara, dapat kita lihat bahawa Thailand ini merupakan sebuah negara yang unik kerana ia merupakan satu-satunya negara yang tidak pernah dijajah oleh kuasa asing. Hal ini kerana pemimpinnya yang menjalankan pentadbiran berlandaskan idea-idea barat. Walaupun demikian, pergolakan dalaman sering berlaku. Era pemerintahan Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn merupakan zaman pemerintahan yang gemilang bagi Thailand kerana kewibawaan dan kepimpinan mereka yang baik, iaitu terdapat pelbagai perubahan dan pemodenan yang dilaksanakan. Namun, masih terdapat unsur-unsur tradisi yang dilaksanakan. Era pemerintahan yang gemilang ini merosot setelah Raja Vajiravud menaiki tahta dan keadaan menjadi semakin serius semasa pemerintahan Raja Prajadipok. Semasa pemerintahan Raja Vajiravud dan Raja Prajadipok, terdapat pelbagai masalah yang timbul sehingga menyebabkan wujudnya penentangan daripada kalangan rakyat, terutamanya golongan pertengahan, untuk menamatkan sistem pemerintahan monarki mutlak. Perkara ini menyebabkan tercetusnya Revolusi Thailand 1932 yang membawa kepada perubahan yang besar kepada negara Thailand. Revolusi yang berlaku ini walaupun tidak melibatkan pertumpahan darah, tetapi ia mengubah sistem kerajaan Thailand kerana ia berjaya menamatkan sistem monarki mutlak yang berlangsung selama 150 tahun di bawah dinasti Chakri. Revolusi ini telah menyebabkan pemerintahan diambil alih oleh golongan tentera dan sistem pemerintahan raja berperlembagaan diperkenalkan. Pihak tentera telah membawa banyak perubahan dalam pemerintahan, terutamanya semasa era pemerintahan Pibun Songkram dan Sarit Tanarat. Perubahan yang dilakukan ini melibatkan pelbagai aspek seperti politik, ekonomi dan sosial, iaitu seperti pengenalan dasar ekonomi baru, pembangunan sosial dan juga pemerintahan yang bersifat demokrasi. Perubahan dalam ketiga-tiga aspek ini akan dijelaskan oleh pembentang-pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada Saudari Atirah di atas pembentangan sebentar tadi. Seterusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan memfokuskan peranan tentera sebagai ejen pemodenan negara dalam aspek politik. Pada tahun 1946 hingga tahun 1980, Thailand melalui beberapa perubahan dalam aspek politik disebabkan oleh tindakan rampasan kuasa, khususnya daripada golongan tentera. Antara tokoh yang memberi sumbangan dalam perubahan politik, ekonomi dan sosial di Thailand ke arah pemodenan adalah seperti Plat Pibu Sokram dan Sarit Tanarat. Pibu Sokram pernah memegang jawatan Perdana Menteri sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1938 hingga tahun 1944 dan kembali menjadi Perdana Menteri pada tahun 1948 hingga 1997. Beliau telah melaksanakan pelbagai perubahan dalam aspek politik. Beliau juga merupakan tokoh nasionalis yang terlibat dalam Revolusi Thai 1932 bagi menentang pemerintahan monarki oleh golongan pemerintah terdahulu dan mewujudkan sistem pemerintahan raja berperlembagaan serta berjaya menggulingkan pemerintahan sistem beraja di Thailand. Pada tahun 1933, Pibu Sokram telah bekerjasama dengan Naib Peridi Panomion Bahol dan Praraya Manapakong dengan tujuan menjatuhkan tampuk pemerintahan sedia ada di Thailand pada ketika itu. Kerjasama tersebut telah mendorong kepada kejayaan golongan tentera dalam menawan pentadbiran Thailand. Pemerintah yang dipegang oleh Pibu Sokram sebagai Perdana Menteri Thailand pada tahun 1948 telah melaksanakan kembali dasar atau sistem demokrasi dalam pentadbiran dan perlembagaan baharu di Thailand terbentuk.
Pembahagian kuasa berdasarkan perlembagaan dibentuk dengan menubuhkan dan membentangkan kuasa raja dan kuasa Dewan Perundangan dan Kabinet. Pentadbiran tersebut telah menyatakan bahawa kerabat diraja tidak dibenarkan menjawat jawatan dalam pentadbiran dan hanya dibenarkan untuk menjadi penasihat pegawai diplomatik. Perlembagaan baharu yang ditubuhkan telah mengehadkan kuasa raja-raja di Thailand. Selain itu, Pibu Sokram juga telah membawa Thailand menyertai Pertubuhan Perjanjian Asia Tenggara dan Bangkok telah dijadikan sebagai ibu pejabat untuk pertubuhan tersebut. Kejatuhan Pibu Sokram berlaku apabila parti beliau telah disyaki melakukan penipuan besar semasa pilihan raya. Beliau telah berjanji untuk mengadakan pilihan raya dengan telus dan adil kepada rakyat, namun janji tersebut tidak dilaksanakan. Oleh itu, Sarip Tanarat telah bertindak melakukan rapasan kuasa terhadap pemerintahan Pibu Sokram dan satu lagi kumpulannya dipimpin oleh Pau Sinayun pada tahun 1957. Akhirnya, Sarip Tanarat berjaya memiliki pemerintahan di Thailand. Sarip Taranat yang memegang kuasa sebagai komando tentera pertama di Bangkok telah berjaya mendapat sokongan daripada rakyat. Setelah berjaya merampas tahta daripada Pibu Sokram, Sarip Tanarat telah memperkenalkan satu dasar baharu iaitu dasar Martial Law, dan dasar tersebut merupakan satu dasar bersifat autokrasi yang memberi peluang kepada pihak tentera mengambil alih kuasa dan membolehkan kawalan negara berada di bawah kuasa tentera. Dasar tersebut memberi kesan yang besar terhadap politik, ekonomi dan sosial di Thailand. Sarip Tanarat menggunakan martial law dalam mengekalkan ketenteraman dan keselamatan dalam negara. Pengenalan dasar tersebut telah membantu mengurangkan kestabilan politik dan menjamin keamanan dalam negara daripada kuasa luar. Dasar ini membolehkan pihak tentera menangkap sesiapa sahaja yang dianggap memberi ancaman kepada keselamatan negara. Matlamat penubuhan dasar bercorak autokrasi tersebut adalah bertujuan untuk mengekalkan kebudayaan Thailand dan memodernkan lagi aspek sosial masyarakat Thailand. Selain itu, sistem demokrasi berasaskan Paukon juga telah diperkenalkan bagi menggantikan corak demokrasi barat dan merupakan satu usaha dalam menyusun semula undang-undang asas Thailand. Walaupun pemerintahan kuku besi telah dilaksanakan semasa zaman pemerintahan Sarip Tanarat, namun ia masih lagi dilaksanakan dengan pemerintahan dipegang oleh seorang pemimpin yang berwibawa. Pilihan raya untuk memilih pemimpin tidak dijalankan semasa pemerintahan beliau kerana ia dianggap sebagai satu punca kepada berlakunya pergolakan politik negara yang membawa kepada pelbagai masalah sosial seperti peperangan dan kematian. Okey, sekian sahaja daripada saya. Saya serahkan pembentangan ini kepada rakan pembentang yang seterusnya. Terima kasih kepada rakan pembentang. Jadi saya akan meneruskan pembentangan iaitu berkaitan dengan tentera sebagai ejen pemodenan negara dalam aspek ekonomi. Jadi semasa rejim Pibun yang kedua, ekonomi Thailand telah menunjukkan peningkatan dan juga penambah baik. Pengukuhan ekonomi ini dapat mengurangkan dominasi daripada kaum Cina. Perang Korea juga sejak pertengahan 1950 telah merangsang pertumbuhan ekspor komoditi di Thailand. Jadi barangan ekspor sebagai contoh beras, getah dan biji timah merupakan antara produk yang berkembang pada kadar 4.7% pada tahun 1951 sehingga 1958. Jadi Pibun telah membuat satu pemulihan ekonomi pada tahun 1951 di mana mata wang Baht menjadi salah satu nilai mata wang yang tertinggi di dunia. Ini telah menjadikan ekonomi Thailand mengalami peningkatan dengan baik semasa pemerintahannya. Sekitar tahun 1950 sehingga 1957, Thailand telah mendapat faedah sebanyak $149 million dalam bantuan ekonomi dan $222 million dalam bantuan kententeraan oleh Amerika Syarikat. Bantuan ekonomi ini telah digunakan untuk meluaskan pelabuhan Bangkok dan juga menambah baik infrastruktur seperti jalan raya
dan juga pengangkutan kereta api. Dengan ini, wujudlah satu rancangan iaitu Rancangan Ekonomi Kebangsaan pertama, iaitu yang ditubuhkan pada tahun 1961 sehingga 1966. Jadi di bawah kepimpinan Sharif, ekonomi Thailand semakin berkembang pesat. Sharif telah memperkenalkan rancangan ekonomi kebangsaan pertama ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui pengeluaran pertanian dan juga industri komersial. Jadi Thai Technical and Economic Cooperation and National Economic Development Board telah dibentuk pada tahun 1959 untuk memacu ekonomi ke arah memodernkan negara Thailand. Jadi kerajaan Thailand di bawah pimpinan Sharif telah menumpukan pada pembangunan infrastruktur, sektor pertanian dan juga sektor pengeluaran termasuklah tali air, jalan raya, jana kuasa dan juga sekolah. Jadi hal ini juga golongan tentera juga telah menumpukan perhatian kepada aktiviti pertanian iaitu terutamanya dalam aktiviti pertanian komersial di Thailand. Jadi dasar penanaman pelbagai jenis tanaman telah pun diperkenalkan. Kawasan penanaman padi telah meningkat kepada 15%, manakala keluasan tanaman yang lain juga meningkat sebanyak 4 kali ganda. Pengeluaran hasil pertanian, terutamanya padi ini, telah bertambah. Misalnya di bahagian tengah timur laut. Jadi antara tanaman yang ditanam ialah seperti padi, jagung, ubi kayu, nenas, kelapa, getah, tebu, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi disebabkan semua pengenalan ekonomi yang bercorak baru ini telah memberikan nafas baru kepada ekonomi Thailand untuk terus membangun. Hal ini juga turut diperkatakan oleh Abu Talib Ahmad iaitu banyak yang berpendapat diktator tentera ini telah memulakan satu revolusi ekonomi dengan mengambil langkah-langkah yang mesra ekonomi. Pentadbiran beliau telah mengetepikan prinsip nasionalisme ekonomi selain memberikan perhatian kepada pembangunan infrastruktur dan menggalakkan kemasukan pelaburan asing dalam sektor pengeluaran. Seterusnya ialah Rancangan Ekonomi Kebangsaan Kedua pada tahun 1967 hingga tahun 1971. Jadi Rancangan Ekonomi Kebangsaan yang kedua ini merupakan kesinambungan kepada Rancangan Ekonomi Kebangsaan pertama yang telah banyak memajukan ekonomi di Thailand. Jadi rancangan ini telah diperkenalkan oleh Tanom iaitu diktator tentera yang seterusnya menyambung perjuangan Jeneral Sharif. Rancangan Ekonomi Kebangsaan kedua ini telah diberi nama baru iaitu National Economic and Social Development Plan. Rancangan ini banyak menyentuh tentang pendidikan dan juga tenaga kerja. Selain itu, Rancangan Ekonomi Kebangsaan kedua ini juga ada menyentuh soal peranan sektor swasta dalam meningkatkan bidang perindustrian, perkhidmatan dan juga perdagangan. Jadi rancangan ini dinamakan sebagai National Economic and Social Development Plan yang menumpukan terhadap pembangunan lebuh raya, pendidikan, sumber tenaga, penyelarasan terhadap pemilihan kerja serta peningkatan terhadap pertanian. Jadi perkembangan dalam bidang perindustrian ini juga telah menyebabkan Thailand dapat menghasilkan barangan import seperti kaca, plastik, tayar, kasut dan juga barang-barang elektronik yang kecil. Jadi hal ini telah membantu Thailand untuk menjadi sebuah negara yang boleh berdiri di atas kaki sendiri kerana mereka sudah mampu untuk mengeksport barangan mereka sendiri dan tidak lagi hanya bergantung kepada barang-barang import mereka semata-mata. Jadi keadaan ini sangat berbeza semasa Thailand berada di bawah sistem pemerintahan beraja kerana segala penguasaan
telah dimiliki oleh raja dan keluarga diraja sahaja tanpa memikirkan tentang kepentingan rakyat itu sendiri. Jadi pertumbuhan ekonomi di Thailand ini telah meningkat sebanyak 0.7 di bawah pemerintahan tentera. Oleh itu, jelaslah bahawa tentera berjaya memperkenalkan sebuah sistem ekonomi yang sistematik dan mampu menghalang negara daripada mengalami inflasi yang sangat teruk. Jadi kemajuan ekonomi ini juga antara sebab mengapa golongan tentera dikatakan menjadi ejen pemodenan negara kerana semuanya berlaku semasa Thailand berada di bawah kekuasaan golongan tentera. Jadi itu sahaja daripada saya mempersilakan pembentang yang seterusnya. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini. Setelah kita meneliti ejen kemodenan tentera di Thailand dalam aspek ekonomi, sudah pastinya ia juga memberi kesan kepada aspek sosial di Thailand. Antara Perdana Menteri yang membawa kepada transformasi terhadap aspek sosial di Thailand dapat dilihat melalui kepimpinan Ketenteraan Vibun Sokram semasa pentadbiran Vibun Sokram sekitar tahun 1950-an. Beliau telah mengabaikan beberapa aspek sosial masyarakat Thailand seperti peluang pengajian tinggi, perniagaan, ketenteraan dan juga golongan Sami Buddha. Selepas memasuki arena politik, kebanyakan ahli tentera akan menikmati hasil negara dan kekayaan masyarakat sehingga ianya menimbulkan kemarahan ramai pihak. Sarit Tanarat dan ramai lagi pemerintah tentera yang lain berusaha untuk mengubah pentadbiran sosial di Thailand. Dasar-dasar yang dijalankan oleh pemimpin tentera terutamanya semasa pemerintahan Sarit Tanarat telah berjaya mengurangkan isu sosial di Thailand. Pelbagai inisiatif yang dilaksanakan seperti melakukan pembinaan dan membaik pulih infrastruktur seperti sistem pengangkutan jalan raya, sistem telekomunikasi dan sebagainya. Inisiatif yang dilakukan ini dapat memberi manfaat kepada rakyat tempatan. Kesannya, kemudahan infrastruktur yang disediakan turut membuktikan bahawa pemimpin telah menjalankan tanggungjawab dengan baik sebagai pemimpin negara Thailand sekaligus mengutamakan kesejahteraan sosial rakyat tempatan serta meningkatkan pembangunan negara. Seterusnya, Sarit turut memperkasakan beberapa undang-undang sebagai contoh mengurangkan kadar jenayah seperti penagih dadah, pengawasan terhadap aktiviti pelacuran dan melarang penjualan candu serta menghapuskan tempat menghisap candu. Selain daripada itu, dalam konteks sosial lain yang dapat dilihat ialah peluang pengajian tinggi dikatakan sangat terhad dan kerajaan telah mengambil berat tentang hal kemasukan pelajar ke pengajian tahap yang lebih tinggi. Hal ini dikatakan demikian kerana semasa pemerintahan Vibun Sokram, syarat kemasukan pelajar ke universiti turut diperketatkan sehingga tahun 1960-an. Sehubungan dengan itu, bilangan sekolah telah ditambah dan menaik taraf tahap kualiti pendidikan dengan melatih tenaga pengajar sehingga mahir. Tambahan pula, kebanyakan tentera pada tahun itu tidak mempunyai tahap latar belakang pendidikan yang tinggi. Jika kita lihat dari aspek keagamaan pula, semasa zaman pemerintahan Vibun Sokram telah ditetapkan pelbagai syarat kepada semua penganut agama Buddha jika berkaitan dengan kenaikan pangkat. Agama Buddha telah dianggap sebagai semangat nasionalisme dan patriotik dalam kalangan penduduk Thailand. Oleh itu, perkara ini telah membawa perubahan dalam jumlah penganut agama Buddha di Thailand sehingga kini. Bukan itu sahaja, Vibun juga berjaya menukar nama Siam kepada Tanah Bebas iaitu Thailand yang menunjukkan bahawa negara mereka tidak pernah dijajah oleh mana-mana pihak. Perkara ini turut meningkatkan lagi semangat cinta akan negara dalam kalangan rakyat Thailand. Vibun juga membuat pembatalan penggunaan bahasa Cina sebagai bahasa pengantar dan melakukan anti-Cina di mana orang Cina dikehendaki membayar 100 baht apabila masuk ke negara Thailand. Serta mereka juga telah dilarang untuk bekerja dalam beberapa pekerjaan. Perkara ini telah menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam kalangan rakyat.
Kemudian, pada tahun 1960 sehingga 1980, perkembangan sangat pesat berlaku. Antaranya, kebanyakan orang Cina mula dapat menerima Thailand sekaligus berlakunya asimilasi antara orang Cina dengan penduduk tempatan melalui perkahwinan. Menerusi perkahwinan campur ini telah menyebabkan lahirnya masyarakat berketurunan Sino-Thai. Selain itu, perubahan di Thailand, terutamanya di sekitar bandar Bangkok, meningkat dengan baik. Contohnya, kawasan perkampungan turut berubah menjadi lebih moden dan maju, manakala jalan raya sebagai laluan utama golongan tentera dan integrasi penduduk kampung ke ekonomi sosial turut diselenggarakan. Oleh itu, kita tidak dapat menafikan bahawa sumbangan tentera dalam aspek sosial di Thailand. Sumbangan ini telah membawa kesan yang baik terhadap kesejahteraan sosial di Thailand. Jadi, jelaslah bahawa tentera sebagai ejen kemodenan boleh dipersetujui kerana telah membawa perubahan terhadap isu sosial di Thailand, dan juga tidak lupa bahawa kepimpinan turut memberi kesan terhadap pembangunan sosial di Thailand. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Sebagai kesimpulannya, sepanjang tempoh pemerintahan dari tahun 1932 sehingga 1985, sebanyak 13 perlembagaan, 14 pilihan raya, 14 rampasan kuasa dan 42 buah kabinet telah diwujudkan. Perkara ini secara tidak langsung telah menggambarkan keadaan politik yang tidak stabil di Thailand. Namun, setelah berlakunya rampasan kuasa oleh golongan tentera, dominasi tentera di Thailand ini telah mendatangkan kesan ekonomi dan reformasi sosial yang baik buat negara. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan keadaan semasa era pemerintahan tentera yang jauh lebih baik berbanding semasa pemerintahan raja yang berkuasa mutlak. Oleh itu, jelaslah bahawa tentera ini merupakan ejen yang membawa pemodenan kepada negara Thailand. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Terima kasih.